Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa rampas kuasa semasa COVID-19 menyerang? PAS sekali lagi mempertahankan tindakan parti itu menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan terus beristiqamah bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Presiden parti itu, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, berkata PAS terlibat secara langsung dalam mengambil alih kerajaan Pakatan Harapan. Beliau mendakwa Pakatan Harapan dibejati dengan krisis kepimpinan dan moral sehingga membosankan rakyat. Setelah membentuk Kerajaan Perikatan Nasional mengikut lunas demokrasi, PAS yang diberikan beberapa peranan dalam kabinet terus menjalankan tugas masing-masing tanpa banyak soal kerana PAS meletakkan kepentingan rakyat yang lebih diutamakan, ujar Hadi dalam satu kenyataan di Facebook. Menurut beliau, secara khusus PAS memahami keadaan darurat pandemik COVID-19 dan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah supaya dihentikan segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Jom Channel mengajak tuan-tuan menghadam apa yang disebut Hadi sebelum kita mengulas kenyataan beliau seterusnya. Pertama, Hadi terus-menerus tenggelam dalam takrifan demokrasi songsang demi mempertahankan tindakan merampas kuasa kudeta kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Untuk makluman Hadi, pemimpin PAS dan para walaun demokrasi itu bukan semata-mata kerajaan memiliki majoriti, tetapi demokrasi itu harus dirangkum bersama proses untuk mencapainya. Jika proses mendapatkan kuasa itu melalui kudeta, tidak kira cap mohor siapa yang digunakan untuk mengabsahkannya, ia tetap tidak boleh dikatakan demokrasi. Ini kerana terdapat negara yang pemerintahnya memiliki kuasa majoriti tetapi ia tidak dapat dikategorikan sebagai demokrasi. Contohnya, negara-negara blok sosialis dan komunis seperti China, Rusia, Korea Utara dan beberapa buah negara di benua Afrika seperti Uganda. Kerajaan di negara-negara berkenaan diperintah oleh gerombolan yang mendapat majoriti. Malah di China dan Korea Utara, kerajaan diperintah oleh satu parti yang tidak ada pembangkang. Sementara itu di Uganda pada Januari lalu, Presiden Yoweri Museveni diisytiharkan sebagai pemenang setelah mendapat 59% undi mengalahkan Bobi Wine yang memperolehi 35%. Namun, kempen pilihan raya tersebut dicemari dengan tekanan ganas terhadap pembangkang, kononnya mengingkari perintah berhubung COVID-19. Kerajaan Uganda didakwa oleh pembangkang sebagai korup, mengamalkan nepotisme dan ganas sehingga demokrasi umpama sebuah utopia. Justru demokrasi hanya termaktub apabila wujud pilihan raya bebas dan adil. Ia bukan terhasil daripada kudeta dan menjatuhkan kerajaan yang sudah mendapat mandat rakyat. Kedua, Hadi mendakwa PAS menjalankan tugas masing-masing tanpa banyak soal kerana PAS mengutamakan kepentingan rakyat. Kelakar, apakah yang dilakukan oleh Menteri Perusahaan Peradangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali apabila harga minyak sawit dalam botol 5 kg naik sehingga mencecah RM35? Apa tindakan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari apabila Kerajaan Perikatan Nasional menaikkan cabutan khas nombor ekor daripada 8 menjadi 22 kali setahun? Yang mana satu kenyataan mereka boleh dikategorikan sebagai mengutamakan rakyat. Ketiga, Hadi menyokong darurat dan titah yang di-Pertuan Agong supaya dihentikan segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Namun, apabila yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa Parlimen boleh bersidang walaupun dalam suasana darurat, kenapa Hadi dan gerombolannya tidak menjunjung titah tersebut? Malah Hadi mencemuh pihak yang mahu memulihkan demokrasi. Namun, masih lagi terdapat dalam kalangan kita yang seolah-olah meletakkan Malaysia berada di luar alam bumi. Mereka masih tidak henti-henti daripada politiking dan sangat bernafsu untuk mengambil alih tampuk kepimpinan negara dan negeri dalam suasana COVID-19 yang sebegini rupa, katanya.
Pemimpin PAS itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan kumpulan ini laksana mereka yang berada di petak bawah di dalam sebuah bahtera yang ingin menebuk kapal dari bawah kerana bersikap gopoh ingin mendapatkan air untuk mereka sahaja tanpa mengira semua orang yang berada di dalam bahtera. Mereka perlu dihalang agar semuanya selamat, tegas Hadi. Agaknya Hadi lupa siapakah yang sangat bernafsu untuk berkuasa sehingga sanggup mengkhianati mandat rakyat di saat negara mula diserang COVID-19. Kononnya kerajaan Pakatan Harapan dibejati dengan krisis moral sehingga membosankan rakyat. Wahai Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah, jawablah dengan jujur, adakah kerajaan yang dipenuhi oleh katak-katak politik itu bermoral? Selain itu, moral apakah yang Hadi pertahankan setelah diberi jawatan tersebut yang kononnya untuk menarik pelabur dari negara-negara berkenaan? Tetapi sebaliknya, hanya merekayasa penulisan yang mengelirukan rakyat di Facebook. Hadi tidak berhak menghalang rakyat yang mahu memulihkan demokrasi yang sebenar, yang memberi ruang kepada wakil rakyat berbahas di Parlimen dan di Dewan-Dewan Undangan Negeri. Rakyat tahu siapa sebenarnya yang merampas kuasa tatkala COVID-19 menyerang. Rakyat bukan bodoh kerana rakyat sentiasa memerhati.